亲爱的弟兄姐妹平安， Bapak Ibu Saudara-saudari Shalom. 我们感谢神祝福我们，赐予我们恩典， Kita bersyukur pada Tuhan yang telah memberkati kita, menganugerahkan kepada kita. 使我们今天早上我们能够以健康的身体，以喜乐的心来崇拜他。 Sehingga kita pada hari ini dengan tubuh yang sehat dan hati yang gembira, kita dapat menyembah kepada Tuhan. 然后现在我们要聆听他的话语， Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. 这时我们邀请弟兄姐妹来翻开我们的圣经，取自于《使徒行传》第8章26节至40节。 Kita akan bersama-sama melihat membaca firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-40. 使徒行传第8章26节至40节。 Yaitu Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. 我们将会以请音方式来研读这段经文。 Kita akan membacanya secara bertanggapan. 26节读中文的可以跟我一起读，27节读印尼文的可以跟韩娜姐妹一起念。 Ayat 26 kita membacanya di dalam bahasa Indonesia, ayat 27 kita membacanya di dalam bahasa Indonesia, ayat 26 dalam bahasa Mandarin. 使徒行传第8章26节至40节，让我们一开始读。有主的一个使者对腓力说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加沙的路上去，那路是旷野。” Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. 回程中，他坐在车上，正念着先知以赛亚的书。圣灵对腓力说：“你去，靠近那车走。” Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? 他说没有人指教我，我怎能明白呢？于是他请腓力上车，与他同坐。 Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. 他卑微的时候得不到公义的审判，谁能诉说他的身世？因为他的生命从地上被夺去。 Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. 腓力就开口，从这段经文开始对他传讲耶稣。 Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? 于是他吩咐把车停下来，腓力和太监2人一同下到水里，腓力就给他施洗。 Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. 后来有人在亚索朵遇见腓力，他走遍那地方，在各城传扬福音，一直到开撒利亚。亲爱的弟兄姐妹，我们都知道，耶稣复活40天内向门徒们显现之后升天了。 Kita mengetahui setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, 40 hari kemudian dia diangkat naik ke surga. 而我们再多1个礼拜，我们就要纪念耶稣升天了。 Dan seminggu lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. 而亲爱的弟兄姐妹，在耶稣升天的时刻，耶稣就向门徒们和世世代代的教会颁布了一个大使命。 Saat Yesus naik ke surga, Yesus memberikan amanah agungnya kepada murid-muridnya dan kepada gereja-gereja setiap zaman. 让我们一 Itu 起来， amanah agung besarnya. 让我们一起来读：你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，多教导他们遵守。 Kita akan baca bersama-sama. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
亲爱的弟兄姐妹，我相信大家对这段经文，对这个大使命是很熟悉。 Saya yakin kita sangatlah mengerti dan sangatlah menghafal bagian dari amanat agung Tuhan ini. 可能我们已经背熟了，但问题是我们是否执行这个大使命呢？ Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita mengerti akan hal ini? 当我们的家人、我们的亲人或者我们的朋友，我们所认识的还没信主， Ketika keluarga kita, sanak keluarga kita, teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan, 那我们是否愿意向他们传讲耶稣基督呢？ apakah kita 接受主耶 bersedia 稣呢？ untuk memberitahukan kepada mereka dan memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka? 我们是否敢向他们传福音呢？ Dan beranikah kita memberitakan Injil kepada mereka? 而在这个传福音当中，我们应当讲什么话 Di 呢？ dalam saat kita memberitakan Injil, hal-hal apa yang ingin kita katakan kepada mereka? 我想这些问题是我们每一个人内心所面对的一个困难，有一个挣扎。 Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan satu pergumulan atau kesulitan yang kita alami, yang kita hadapi di dalam hati kita. 但是，亲爱的弟兄姐妹，但愿在这一天，我们在这段经文当中，我们学习神的话， Bila hari ini melalui firman Tuhan ini kita belajar 以及我们能够执行神的大使命。 dan kita dapat melakukan amanat agung Tuhan ini. 阿门。那亲爱的弟兄姐妹，来，我们看26节，26节告诉我们说，有主的一个使者对腓力说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加沙的路上去。” Mari kita melihat ayat yang ke-26 dari Kisah Para Rasul pasal 8. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. 那亲爱的弟兄姐妹，首先我们要先知道腓力， Pertama 到底是谁？ awalnya kita akan belajar mengenal siapakah Filipus itu. 他是否耶稣的门徒吗？ Apakah dia murid Tuhan Yesus? 不是， Bukan. 他是初期教会的其中执事，他是一个初期教会执事的其中一个。 Dia adalah salah satu majelis dari 7 majelis yang dipilih. 那当时在耶路撒冷，众信徒信耶稣的人增多。 Dan pada saat itu di Yerusalem, jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus bertambah-tambah banyaknya. 有讲希伯来话的， Ada yang berbahasa Yunani, 有讲希腊话的犹太人。 ada orang yang berbahasa Yahudi, ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani. 而当时希腊的犹太人，他们就发出一个投诉。 Dan pada saat itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani mereka mengeluh 说教会忽略了他们的寡妇的饮食 bahwa 的需要， gereja telah melalaikan kebutuhan para janda-janda 教会不看重他们的寡妇， dan mereka tidak memperhatikan dengan sungguh kebutuhan para janda-janda. 以及这一班12个使徒们，他们就特选了7位有好名声。 Lalu kemudian para rasul-rasul ini memilih 7 orang majelis yang mempunyai nama yang baik. 是被圣灵充满的，是智慧充足的人 Dan 来处理帮助这件事情。 Mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan mempunyai hikmat untuk mengurus dan mengatur hal-hal ini. 而腓力是其中一个的。 Dan Filipus adalah salah satu di antara mereka. 所以，亲爱的弟兄姐妹，从当中我们可以知道，腓力是一个受人尊重的，是有好名声的，是圣灵充满的，是智慧充足的人。 Oleh karena itu kita dapat mengenal Filipus ada seorang yang sangat dihormati, dihargai, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan orang yang berhikmat. 除此，我们要知道，腓力是福音布道家。 Kita akan lihat pada awalnya Filipus adalah seorang penginjil. 他是一个福音布道家，在第8章《使徒行传》第8章就告诉我们说，当时耶路撒冷的教会遭受了一个大迫害。 Di ayat ke-8, di pasal yang ke-8 di situ dicatat bahwa pada masa itu gereja mula-mula di Yerusalem sedang mengalami penganiayaan yang hebat. 所有的门徒他们就分散各处， Sehingga para murid-murid berpencar tersebar keluar. 但是很特别的是，在第4节告诉我们说，那些分散的人往各地去传福音的道。 Dan sangatlah spesial di ayat yang keempat bahwa mereka tersebar
dan memberitakan Injil kemana-mana. 所以我们有看到这个显现吗？就是他们面对了大迫害，他们分散各处，但是在各地他们都去传福音。 Ulang lagi contoh. 就是大迫害， Saat mereka menghadapi penganiayaan yang besar 以至于他们分散各地， dan kemudian mereka tersebar kemana-mana 而往了各地地方，他们去传福音。 dan sampai di mana mereka berada mereka memberitakan Injil. 而腓力也是这样， Demikianlah yang dilakukan oleh Filipus. 腓力是离开耶路撒冷， Di Filipus dia pergi keluar dari Yerusalem. 他就下了撒玛利亚城去， Dia pergi ke sebuah kota di Samaria 他就向当地的撒玛利亚人传讲福音， Dan 传讲基督。 dan dia di sana di kota itu dia memberitakan Injil Tuhan kepada mereka. 亲爱的弟兄姐妹，其实这种行为是很不可思议的。 Perbuatan ini adalah satu hal yang tidak masuk akal. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为一般上撒玛利亚人在犹太人的眼光，他们是混血的。 Karena pada masa itu, pada umumnya orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria karena mereka menilai mereka adalah orang-orang perkawinan campuran. 他们是不纯洁的， Mereka tidak kudus, adalah orang yang najis 不协与他们来往的群族。 dan tidak ada komunitas untuk mereka ada satu komunitas yang tidak mereka bersahabat atau bergaul dengan orang-orang Samaria ini. 但是我们看到这个腓力，他却跨越了种族的歧视。 Tapi kita melihat Filipus mendobrak satu diskriminasi yang ada. 他将基督耶稣的福音传给这一般撒玛利亚人， Dia memberitakan Injil kepada sekelompok orang-orang Samaria ini. 他也借着上帝圣灵的能力施行神迹。 Dia mendasarkan pertolongan Tuhan dan kekuatan dari Roh Kudus dia melakukan mujizat. 使那些被污灵附着的、瘸腿的、瘫痪的，他们都得了医治。 Dan kepada mereka yang kerasukan roh-roh jahat, mereka yang timpang, mereka yang lumpuh disembuhkan olehnya. 而圣经告诉我们说，许多人受了神的道，而整城都充满欢喜、充满喜乐、充满平安。 Mereka mengalami Injil Tuhan dan seluruh kota penuh dengan sukacita. 而亲爱的弟兄姐妹，刚才我们所读的这段经文，在26节就告诉我们说，有主的一个使者对腓力说：“起来，向南走。” Di ayat 26 dikatakan ada seorang malaikat Tuhan yang berkata kepada Filipus, bangun berangkatlah ke sebelah selatan. 就是要腓力从这个撒玛利亚，就是要腓力从这个撒玛利亚往下往那南的方向行走。 Yaitu malaikat Tuhan itu mau Filipus keluar dari Samaria menuju ke sebelah selatan, turun dari daerah Israel, daerah Yerusalem, 往那从耶路撒冷下加沙的路上去了。dia jalan turun menuju ke Gaza. 那亲爱的弟兄姐妹，加沙 Kota Gaza 是犹太省，它是犹太省， dia adalah sebuah kota, 它是犹太省南部靠海的一个城市 dia，adalah sebuah kota di provinsi Yudea, 而通往是非洲的要道。 dia adalah sebuah kota di provinsi Yudea di sebelah selatan dan dia berada di jalur utama menuju benua Afrika. 与腓力在撒玛利亚到加沙的距离是大概有100多公里。 Dan perjalanan Filipus dari Samaria menuju ke Gaza sekitar 100 km lebih. 而走路最少需要3天的时间， Jikalau dengan berjalan kaki membutuhkan waktu 3 hari. 而那地整个路途都是旷野的。 Dan keadaan perjalanan itu adalah padang berantara. 那亲爱的弟兄姐妹，倘若当时我们是腓力， Misalnya pada saat itu kita adalah Filipus. 我们是在撒玛利亚生活、家庭、侍奉已经过得很好， Kita tinggal di Samaria dan kehidupan kita sudah berjalan dengan baik. 但是突然神的使者叫我们去旷野。 Lalu kemudian malaikat Tuhan tiba-tiba datang memberitahukan kepadanya untuk pergi ke padang berantara. 亲爱的弟兄姐妹，请问当时我们会有何反应呢？我们会去吗？ Saya bertanya, kira-kira kita apakah akan pergi? 但是亲爱的弟兄姐妹，我们看到圣经27节告诉我们说，腓力就起身了。
Lalu kita melihat di ayat yang 27, lalu berangkatlah Filipus. 就是腓利一听了使者所说的话之后，他就起身去了。 Ketika Filipus mendengar perkataan dari malaikat Tuhan itu, dia segera bangun dan berangkat. 亲爱的弟兄姐妹，这个起身的一个的动作是非常非常不简单。 Satu tindakan yang segera berangkat itu bukanlah satu hal yang mudah. 腓利要放下他在撒玛利亚附近如茶如火的侍奉， Dia harus meninggalkan pelayanannya yang sedang berkembang pesat seperti api yang berkobar-kobar. 要离开这个撒玛利亚城，去一个旷野，是一个偏远地区， Meninggalkan Samaria lalu pergi ke satu tempat padang berantara yang sunyi. 然后去了旷野，不知道要做什么， Lalu sampai ke tempat itu dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. 不清楚，没有讲出什么理由。 Karena belum disampaikan alasannya pergi ke sana. 去沙漠旷野，我们想来想去，感觉到好像很不可思议，很不合理。 Kita melihat pergi ke padang berantara ada satu hal yang tidak masuk akal. 可能我们每一个人，我们在心中会有质问。 Mungkin di dalam hati kita ada pertanyaan. 但是，亲爱的弟兄姐妹，从腓利身上我们可以看到一个好榜样。 Kita melihat kita ada pertanyaan demikian, tetapi kita melihat kembali bahwa Filipus mempunyai teladan yang baik, 就是他完全顺服神的引导， yaitu dia dengan taat menuruti pimpinan Roh Tuhan. 他听从了神接着使者所说的话， Dia menuruti perkataan Allah melalui malaikat Tuhan itu. 以至于他起身去了向南走， Lalu dia bangun dan berangkat. 就是他从撒玛利亚城向南走。 Lalu dia berangkat dari Samaria menuju ke bagian selatan. 而这个向南走也有特别的一个意思，含着一个特别的意思，就是说3-5 midday。 Berangkat ke sebelah selatan mempunyai arti di siang hari teriknya panas matahari. 就是在一个太阳激烈曝晒的当中，腓利立刻的起身以赴的从撒玛利亚往耶路撒冷下加沙的路上去。 Yaitu diarahkan untuk berjalan ke sebelah selatan adalah satu kondisi matahari sedang terik-teriknya, dan Filipus segera meresponi dan menjalaninya dari Yerusalem menuju ke Gaza. 亲爱的弟兄姐妹，这个是我们应当学习的一个精神， Kita harus belajar akan semangat daripada Filipus 就是 ini. 腓利积极的回应神，他不多的考虑。 Yaitu Filipus dengan segera dia meresponi panggilan itu dan tidak ada pertimbangan. 他尽快的顺服 Dia segera 上帝 untuk mentaatinya 圣灵的引导， dan mengikuti tuntunan dari Roh. 以至于在这个27节， 27节， Dan di ayat yang ke-27, 那在中文圣经就用了一个词很奇妙，就是不料，意想不到。 di ayat yang ke-27 di bahasa Indonesia tidak ada penambahan kata tidak terduga, tapi di dalam bahasa Mandarin ada penambahan kata tidak terduga. 就是人意想不到的， Yaitu orang-orang tidak terpikirkan, 而最令人惊讶而最奇妙的是， yaitu membuat orang terkejut dan sangat ajaib, 就是在沙漠旷野无人之地， yaitu di padang berantara satu tempat yang sunyi. 腓利却遇见了一个伊索比亚的太监。 Ternyata Filipus bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. 那亲爱的弟兄姐妹，我们有看过中国古代戏吗？ Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah kita melihat film Tiongkok kuno? 我们就会知道太监， Kita akan mengerti akhirnya siapakah itu sida-sida. 他们太监就是他们被割礼的人， Sida-sida itu seperti Kasim, yaitu orang-orang yang telah dikebiri. 他们被阉割的人， orang-orang 被阉割之后，他们就入宫进去里面服侍皇家。 Mereka adalah sida-sida itu ada sama dengan Kasim. Mereka adalah orang yang dikebiri yang masuk ke dalam kerajaan lalu melayani anggota keluarga kerajaan ataupun anggota keluarga kaisar. 而这位伊索比亚的太监，他就在这个女王甘达基的手下总管银库。 Sida-sida Ethiopia ini dia adalah seorang kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. 或者用我们今天的话，就是
财政部长，就像 Sri Mulyani 的这个位置。 Jabatannya itu seperti Menteri Keuangan saat ini seperti Sri Mulyani. 就是管钱的，负责管钱的，负责我们整个国家经济发展的 Yaitu yang 人。 mengatur perkembangan ekonomi negara. 所以可说这位太监是有权有势的人， Boleh dikatakan Sida-Sida ini adalah orang yang berkuasa, yang berkedudukan 是有相当的影响力。 dan mempunyai pengaruh yang besar. 不过，亲爱的弟兄姐妹，按照摩西律法，言人不得进圣殿朝拜。 Tetapi berdasarkan hukum Taurat bahwa orang-orang yang demikian tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. 他们不可入耶和华的殿。 Mereka tidak boleh masuk menjadi jemaat anggota bait Allah. 但是我们看到这位外邦人，这个黑人，他就因了渴慕真理，他就长途跋涉来到耶路撒冷朝拜神。 Kita melihat orang hitam ini, orang kafir ini dengan melakukan perjalanan yang panjang, dia sampai ke Yerusalem untuk beribadah. 而在这返回位于非洲的路途当中， Di dalam perjalanannya untuk pulang kembali ke Afrika, 他不浪费他的时间，他就在这个车上，他诵读圣经， dia tidak membuang waktunya, dia membaca bagian dari kitab. 他是诵读了以赛亚书53章。 Dia membaca kitab Yesaya pasal 53. 而这个以赛亚53章是仆人之歌， Yesaya 53 adalah nyanyian hamba yang terakhir. 而这个是最后一首的之歌。 Dia adalah nyanyian yang terakhir. 但是在研读当中，他不明白到底所讲的是什么，是谁呢？ Lalu saat dia membaca bagian dari firman Tuhan ini, dia tidak tahu hamba yang menderita itu menunjuk kepada siapa. 而这位仆人是讲关于先知，就像好像耶利米呢，或者是以色列民呢，或者其他的人呢？ Hamba yang menderita ini menunjuk apakah kepada nabi yang seperti Yeremia, ataukah kepada umat Israel, ataukah kepada orang lainnya. 但是，亲爱的弟兄姐妹，我们看到神的工作真奇妙 Tapi，kita melihat bagaimana pekerjaan Allah yang begitu ajaib. 就是在29节，圣经告诉我们说，圣灵对腓利说：“你去靠近那人去走， Lalu di ayat yang 靠近那车走。” Lalu di ayat yang 29 kita mencatat, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. 而30节是腓利的反应，圣经告诉我们说，腓利就跑到太监那里。 Lalu di ayat yang ke-30, Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. 那亲爱的弟兄姐妹，在中文这很特别，就加上了一个“跑”这个字，就是腓利就跑到太监那里。 Lalu di bahasa terjemahan Mandarin di ayat yang ke-30 ditambahkan kata berlari， ditambahkan kata berlari. 就是跑字就表明，就是腓利他尽快的顺服圣灵的引导，而跑到太监那里。 Yaitu Filipus segera taat, dia segera berlari taat kepada pimpinan Roh Tuhan. 并向这位伊索比亚的太监解释圣经。 Lalu dia segera menjelaskan bagian firman Tuhan ini kepada Sida-Sida ini. 而以赛亚所谈的仆人是受苦的仆人， Itu tentang hamba yang menderita itu. 而这位受苦的仆人就是指耶稣基督为众人的罪舍去自己的生命。 Hamba yang menderita itu adalah satu nubuat tentang Tuhan Yesus yang mengorbankan kehidupannya untuk menderita mati bagi umat manusia, 并且受到不公义的审判，钉在十字架上。 bahkan menerima penghakiman, satu penghukuman yang tidak adil, mati di atas kayu salib. 最后，我们看到这位太监主动的反应，就是邀请腓利为他施洗，他就欢欢喜喜的上非洲去。 Kemudian kita melihat reaksi dari Sida-Sida ini bahwa dia penuh dengan sukacita menerima ulang contoh. 他欢欢喜喜的上耶路撒冷， Dia dengan sukacita meneruskan perjalanan ke Yerusalem. 因为他的生命已经领受了那位生命的福音。 Itu hatinya penuh dengan sukacita karena menerima Injil kehidupan ini. 之后，圣经告诉我们说，主的灵即将腓利带到亚索朵。 Kemudian dilanjutkan bahwa Roh Tuhan membawa
Filipus ke Asdod. 而腓力就在各城传讲福音， Lalu 直到开撒利亚 lalu Filipus segera memberitakan Injil。 Filipus memberitakan Injil sampai ke Kaisaria. 那亲爱的弟兄姐妹，从这段经文当中有几点我们可以学习的。 Dari bagian firman Tuhan ini kita dapat belajar beberapa hal. 第一，我们要顺从圣灵的带领。 Yang pertama kita harus taat pada pimpinan Roh Tuhan. 我们看到在26节、29节、39节， Kita melihat di ayat 26, 29 dan 39. 我们看到主的灵他主动的地引导腓力做上帝的工作。 Kita melihat bagaimana Roh Tuhan secara aktif berpartisipasi menolong Filipus melakukan pekerjaan Allah. 而腓力以完全顺服的心来听从圣灵的带领 Dan 的引 Filipus 导， dengan hati yang taat, dia mengikuti tuntunan daripada Roh Tuhan. 因着腓力顺从圣灵的引领，以至于在人妄想不到的地方旷野，他竟救了一个充满影响力的太监贵 Filipus 族。 yang mendengar pimpinan Tuhan dan kemudian dia bertemu seseorang yaitu Sida-Sida di satu tempat yang tidak dipikirkan oleh orang lain dan menyelamatkan orang itu. 亲爱的弟兄姐妹，而据我传说，这位太监回去非洲之后，他就传福音，许多的伊索比亚人成为了基督徒了。 Kemudian Sida-Sida ini pulang ke daerahnya, lalu di sana dia memberitakan Injil dan banyak sekali orang-orang Ethiopia, orang Afrika menjadi orang Kristen. 那亲爱的弟兄姐妹，你与我与圣灵之间的关系如何呢？ Engkau dan saya, bagaimana hubungan kita dengan Roh Kudus? 我们是否敏感对它的存在呢？ Apakah kita peka akan kehadiran Roh Kudus? 我们是否听从他的话呢？ Apakah kita mendengar suaranya? 我们是否听从他的引导呢？ Apakah kita mendengar pimpinannya? 我们是否顺从他的指引呢？ Apakah kita tunduk pada pimpinannya? 在约翰福音书，耶稣曾应许将圣灵赐给信他的人。 Di kitab Injil Yohanes, Tuhan menjanjikan untuk memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. 因此，我们每一个相信主的人，在我们里面有圣灵， Di dalam diri kita orang-orang yang percaya ada Roh Kudus berdiam. 圣灵在我们生命里面内住， Dia berdiam di dalam diri kita. 并在我们生命当中连为合一。 Dia bersatu dengan kita. 虽然我们是看不见，我们是摸不到他的， Kita tidak bisa melihat dia dan kita tidak bisa memegang atau meraba dia. 但是我们能够感受到他跟我们在一起。 Tapi kita bisa merasakan dia berserta dengan kita. 我们可以经历到他， Kita dapat mengalami Roh Tuhan 因为 itu. 他是在我们里面内住的。 Karena Roh Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. 同时，他也不住的地在我们生命当中工作。 Dan dia tidak henti-hentinya terus berkarya di dalam kehidupan kita. 接着，圣灵在我们里面的工作， Karena pimpinan dari Roh Kudus di dalam diri kita dan bekerja di dalam diri kita, 我们里面将会活出活水的江河，不断的追求来爱神。 maka kita memiliki air kehidupan yang terus mengalir untuk mengasihi Allah. 我们在我们里面会有一种追求，要爱他的真理，要活出他的真理。 Dan ada pengejaran untuk mencintai firman-Nya, mempelajari firman-Nya. 也有一种追求，我们要做神要我们做的工作。 Dan mempunyai pengejaran untuk mengejar apa yang Tuhan mau kita lakukan. 因为圣灵在我们里面内住， Karena ada Roh Tuhan tinggal bersama dengan kita. 因此，亲爱的弟兄姐妹，我们每一个相信他的人，我们要爱他，我们要听从他，我们要顺从他。 Karena itu kita yang percaya kepadanya, haruslah kita mengasihi dia, kita mentaati dia. 他在我们身上做了许多的工作， Roh Tuhan itu di dalam diri kita melakukan banyak pekerjaan. 他光照了我们每一个人的生命， Dia menerangi seluruh kehidupan kita. 是提醒我们所犯的罪恶， Dia mengingatkan dosa yang kita 他 perbuat. 责备我们， Dia menegur kita. 使我们知道我们所做的已经得罪主了，不讨神喜欢。 Dia mengingatkan kita telah berdosa kepada Allah dan hal yang tidak disukai oleh Allah.
以及我们必须要认罪悔改。 Oleh karena itu kita perlu bertobat dan mengakui dosa kita. 它也帮助我们能够认识明白真理， Dia juga menolong kita, yaitu Allah Roh Kudus juga menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. 它也帮助我们能够在我们生命当中重生更新我们的生命， Dan dia juga menolong kita untuk menjalani kehidupan lahir baru. 引导而指教我们。 Dia juga mengajari kita dan memimpin kita. 亲爱的弟兄姐妹，我们看这一个真实的例子，就是耶稣11个门徒，我们 Kita 都知道 melihat kenyataan daripada kehidupan murid-murid. Contoh kenyataan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. 我们都知道他们不是知识分子， Bahwa mereka 知识分子。 bahwa para murid-murid Tuhan Yesus itu tidak semuanya adalah orang-orang yang berpengetahuan. 他们多数是渔夫， Mereka mayoritas besar adalah para nelayan 没有受过高等的教育， dan tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi. 他们也缺乏胆量，也不敢面对冒险。 Mereka juga kekurangan kekuatan. Mereka bukanlah orang-orang yang berani untuk menghadapi bahaya. 但是在五旬节圣灵降临之后， Tetapi ketika hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus, 这一班的门徒们，他们的整个生命经历大大的改变。 murid-murid Tuhan Yesus mengalami perubahan yang sangat besar. 他们竟然敢在众人面前传讲耶稣那位从死里复活的主。 Mereka dengan berani bersaksi tentang Yesus yang telah mati dan bangkit dari kematian kepada banyak orang. 而整个心中是充满火热，放胆传讲上帝的话。 Hati mereka penuh berkobar-kobar dan berani melantangkan pemberitaan Injil kepada banyak orang 把耶稣基督的福音冲出了耶路撒冷， dan memberitakan Injil firman Tuhan itu keluar dari Yerusalem, 传到犹太和撒玛利亚。 keluar dari Yerusalem lalu menuju ke Yudea dan Samaria. 而现在又传给外邦人， Kemudian mereka memberitakan lagi kepada orang-orang kafir 而腓力因着顺从圣灵的引导， karena Filipus taat dan menuruti perintah pimpinan Roh Tuhan. 以索比亚的太监就蒙福了，蒙恩了。 Sida-sida dari Ethiopia diberkati. 而通过这位太监，就把整个福音传到非洲里去。 Kemudian sida-sida ini setelah dia pulang ke Afrika, dia memberitakan Injil. 而之后福音也传到一哥尼流外邦人全家。 Sida-sida itu juga memberitakan Injil sampai ke Afrika dan banyak orang Kristen di Afrika. Lalu kemudian ada orang-orang kafir, yaitu keluarga Cornelius juga percaya kepada Tuhan Yesus. 安提亚、小亚细亚、欧洲，最后就抵达了整个罗马。 Yaitu sampai pemberitaan Injil itu sampai ke Antioquia, Asia Kecil, sampai ke Eropa dan ke Roma. 亲爱的弟兄姐妹，这就是圣灵的工作， Kita melihat inilah pekerjaan Roh Kudus. 就是圣灵主动的参与， Yaitu Roh Kudus dengan aktif dia terus menerus bekerja bersama dengan kita. 就是圣灵引领这一班的使徒们， Dia memimpin menuntun para murid Tuhan Yesus, 而引领这一班的门徒们相信主耶稣基督的人， yaitu orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus 而引领了腓力来执行福音的使命。 dan memimpin juga Filipus untuk melakukan amanat agung ini. 使整个福音能够传遍天下， Dan Injil dapat disampaikan sampai ke seluruh dunia. 以及我们可以看到，在这个整本使徒行传，看到有42次出现圣灵这两个字。 Kita bisa melihat di dalam isi kitab Kisah Para Rasul, kata Roh Kudus itu tercatat 42 kali. 就告诉我们，圣灵在我们每一个信他的人、信徒生命中扮演一个重要的角色， Yaitu memberitahukan kepada kita, maknanya adalah bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang percaya, memiliki peranan yang sangat penting atau sangatlah vital. 他在我们生命工作。 Dia di dalam diri kita terus menerus berkarya. 因此，亲爱的弟兄姐妹，我们要认识他，我们要爱他。 Oleh karena itu haruslah kita mengenal dia, haruslah kita mengasihi dia. 他爱我们， Dia Allah Roh Kudus itu mengasihi kita. 我们也要爱他。 Haruslah kita mengasihi dia.
他在我们生命当中主动的参与 Dia di 引导 dalam diri kita terus aktif berpartisipasi dan menuntun kita. 带领我们， Dia memimpin kita. 因此我们也要配合他，听从他，顺从他。 Haruslah kita bekerja sama dengan Dia, kita taat kepadanya, kita menurut kepadanya. 那亲爱的弟兄姐妹，因此在我们要以我们的家人、我们的亲人、我们的朋友或者我们的同学们要传讲福音的时候， Ketika kita mau memberitakan Injil kepada keluarga, sanak keluarga kita maupun teman-teman kita, 我们要依靠圣灵， sandarkanlah dirimu kepada pertolongan Roh Kudus. 我们要依靠圣灵来帮助、来带领。 Bersandar pada Roh Kudus untuk memimpin dan menolong kita. 圣灵会引领我们来执行， Dia akan menolong kita untuk kita bisa melakukannya. 他会帮助我们， Dia akan membantu kita 使当我们向我们的人、向别人传讲福音的时候， sehingga pada saat kita memberitakan Injil kepada orang-orang lain, 圣灵会帮助我们，使别人能够明白圣经、 Roh 明 Kudus 白 akan 真理。 menolong kita untuk membawa orang itu mengerti bagian dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. 圣灵也会帮助那人能够认识主耶稣基督， Dan Roh Kudus akan menolong orang itu untuk mengenal Tuhan Yesus. 圣灵也会帮助我们，使我们能够把别人归向主，带领人归向 Roh 主。 Kudus juga akan menolong kita untuk membawa orang kembali kepada Allah. 所以，亲爱的弟兄姐妹，因着圣灵的工作，初期教会他们可以积极的发展，福音广传，而整个灵魂大丰收。 Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, gereja mula-mula di Yerusalem mereka dapat berkembang dengan sangat pesat. 而因着个人顺服圣灵的引导，以至于福音能够广传到全世界。因着个人顺服圣灵， Karena setiap orang tunduk taat pada pimpinan Roh Kudus, 以至于他们能够把福音传到整个世界。 sehingga mereka dapat memberitakan Injil meluas sampai ke seluruh dunia. 因着顺服圣灵的引导， Karena tunduk taat pada pimpinan Roh Kudus, 英国人戴德生就将福音尽快的传遍整个中国。 lalu seorang Inggris adalah Hudson Taylor, dia membawa berita Injil masuk sampai ke negeri Tiongkok. 而因着顺服圣灵的带领， Karena tunduk dan taat pada pimpinan Roh Tuhan, 德国人诺曼森就把福音传入苏北。 lalu orang Jerman Nommensen membawa Injil masuk ke Sumatera. 因着顺服圣灵，西方宣教士他们就把福音传遍印尼各地。 Lalu karena tunduk dan taat pada pimpinan Roh Kudus, misionari dari barat membawa berita Injil sampai ke beberapa tempat di Indonesia. 亲爱的弟兄姐妹，我们呢？ Bapak Ibu saudara-saudari, lalu bagaimana dengan kita? 我们是否愿意顺服圣灵的带领吗？ Apakah kita bersedia untuk tunduk dan taat pada pimpinan Roh Tuhan, 来执行神所托付给我们大使命呢？ yaitu melakukan pekerjaan besar yang Tuhan berikan kepada kita. 没有传福音的教会就是死的教会， Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang mati. 没有传福音的教会就是死的教会。 Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang mati. 我们每一个人都是教会， Kita semuanya adalah gereja. 我是教会， Saya adalah gereja. 你是教会。 Engkau adalah gereja. 倘若我们的生命没有传福音的负担， Jikalau dalam kehidupan kita tidak ada beban untuk memberitakan Injil, 那么我们要注意，我们的生命已在一个危险程度了。 kita harus sangatlah waspada. Mungkinkah di dalam kehidupan kita ada masalah? 可能我们的生命已死了。 Mungkin kehidupan rohani kita sudah mati. 正如保罗自己说过一句话： Seperti Paulus mengatakan, 若不传福音，我便有祸了。 celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. 如果我不传福音，我便有祸了。 Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. 那亲爱的弟兄姐妹，但愿我们每一个人，我们信主的人， Kita orang yang telah percaya kepada Tuhan, 在我们里面有一个福音的负担。 bila ada beban untuk terus mau memberitakan Injil 接着我们的生命， melalui kehidupan kita, 众人、家人、亲戚、朋友都得着神的祝福。 orang banyak, keluarga, sanak keluarga kita, teman kita semuanya menerima berkat dari Tuhan. 因着我们顺服
圣灵的带领， Karena kita tunduk taat pada pimpinan Tuhan, 我们的家人、我们的亲戚朋友、我们 keluarga kita, saudara kita, 他们的生命能够在神的面前得到丰盛的恩典， sehingga mereka semua boleh menerima anugerah berkat yang berkelimpahan. 他们在基督耶稣里面能 Di 够 dalam 得到一个 Yesus 永恒的 Kristus, 生命。 mereka memperoleh kehidupan yang kekal. 阿门。那亲爱的弟兄姐妹，这个是第一点。 Ini 那第 adalah 二点 bagian yang 呢？ pertama. 第二点就是使人做基督的门徒， Yang kedua, menjadikan orang murid Tuhan Yesus. 使人做基督的门徒。 Menjadikan orang murid Tuhan Yesus. 我相信今天还有许许多多的人像太监，爱慕真理的人， Saya percaya begitu banyak orang seperti sida-sida yang haus akan kebenaran. 就是他们发出了一个同样的问题， Dia juga mengeluarkan pertanyaan yang sama seperti sida-sida ini. 就是没有人指教我，我怎能明白呢？ Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? 没有人指教我，我怎能知道耶稣呢是主，耶稣是爱我？ Bagaimana aku dapat mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang mengasihi aku? 没有人指教我，我怎能知道认识主耶稣基督从死里复活呢？ Bagaimana aku dapat mengerti bahwa Yesus yang telah bangkit dari kematian? 没有人指教我，我怎能知道有得到永生呢？得到永生呢？ Dan bagaimana aku dapat mengerti untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? 亲爱的弟兄姐妹，太监发出这样的问题， Sida-sida ini mengutarakan pertanyaan-pertanyaan ini. 腓利就坐下来，就与他教导他真理。 Lalu Filipus duduk bersama dengan dia mengajarinya. 以至于这位太监他明白了，相信耶稣基督是上帝的儿子， Sehingga sida-sida ini akhirnya dia mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah. 并且他主动的邀请腓利为他施洗。 Lalu dia dengan inisiatifnya dia meminta Filipus untuk membaptis dirinya. 使他整个生命充满了欢喜。 Sehingga seluruh hidupnya penuh dengan sukacita. 那亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人是信主的人， Setiap kita adalah orang-orang yang percaya. 我们得救了之后， Setelah kita diselamatkan, 倘若我们只知道神如何的爱我， kalau kita hanya berhenti pada pengetahuan kita bahwa Allah mengasihi kita, 神如何的帮助我、祝福 bagaimana Allah 我， telah menolong kita, telah memberkati kita, 这是不够的。 itu hal yang tidak cukup. 我们还需要从圣经当中看见、明白神的心意， Haruslah kita dari Alkitab kita melihat kehendak hati Allah. 而神的心意是写在我们的圣经里面。 Kehendak hati Allah tertulis di dalam Alkitab. 在提摩太前书第2章第4节告诉我们说，他愿意万人得救，明白真道。 Di Alkitab 1 Timotius pasal 2 ayat 4 menulis supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 在彼得后书第3章第9节，我们一起来读：不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。 Kita baca sama-sama di 2 Petrus pasal 3 ayat 9b. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 路加福音19章10节，耶稣说：“人子来，为要寻找拯救世上的人。” Dan di Lukas pasal 19 ayat 20, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 亲爱的弟兄姊妹，这个就是上帝的心意， Inilah kehendak hati Allah. 上帝的心愿， Inilah harapan kerinduan Allah, 就是人人得救， yaitu setiap orang diselamatkan 不愿有一个人沉 dan 沦。 tidak ingin seorang pun binasa. 所以，亲爱的弟兄姐妹，使人做基督的门徒，是我们每一个基督徒不可妥协的义务和责任。 Adalah tanggung jawab dan tugas kita yang tidak bisa kita abaikan. 是你我的责任。使人做基督的门徒，是我们每一个基督徒不可妥协的义务和责任。 Menjadikan orang murid Kristus adalah satu tugas dan tanggung jawab setiap kita orang yang percaya yang tidak boleh kita abaikan. 是我的责任，是你的责任， Adalah tanggung jawab saya, adalah tanggung jawab kamu. 是每一个人的责任， Dan tanggung jawab kita semuanya. 大大小小都有责任要
Yang 使 kecil 人 yang 做 besar 门 adalah 徒。 tanggung jawab kita untuk menjadikan orang murid Kristus. 所以，亲爱的弟兄姐妹，因此我们要首先要好好的学习圣经。 Oleh karena itu haruslah kita dengan sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. 我们要好好的学习认识神的真理， Haruslah kita dengan sungguh-sungguh belajar mengenal kebenaran firman Tuhan. 以及我们可以像腓力教导人真理。 Sehingga kita bisa seperti Filipus mengajari orang akan kebenaran. 亲爱的弟兄姐妹，在我们使人做基督的门徒之前，我们必须要在神面前做基督的门徒。 Sebelum kita menjadikan orang lain murid Kristus, terlebih dahulu haruslah kita menjadi murid Kristus di hadapan Tuhan. 就是我们要以说教的心、谦 Haruslah 卑的 dengan 心来 hati 学 seorang 习， murid kita belajar. 坐下来在神面前，在圣经前面，我们来学习，来查考圣经。 Haruslah kita terus belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan. 以及我们的生命才有一个影响力，使人做基督的门徒。 Supaya kehidupan kita mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain untuk menjadi murid Kristus. 所以，亲爱的弟兄姐妹，假如一直以来我们的生命是没有好好认真学习神的话， Jikalau selama ini kita tidaklah serius, tidaklah belajar akan firman Tuhan, 我们没有好好学习、认真的去查考神的话， kita tidak dengan sungguh-sungguh terus menggali firman Tuhan, 那我们应该每一个人，包括我在内，我们要悔改， haruslah kita semua haruslah bertobat. 我们要下功夫，好好的学习。 Haruslah kita lebih lagi sungguh-sungguh untuk memberikan seluruh semangat kita belajar firman Tuhan. 以至于当有太监、有人要渴慕神的话语的时候，我们可以像腓力坐下来与他教导他真理。 Jika ada orang yang seperti sida-sida itu, kita dapat seperti Filipus duduk dengan mereka, mengajari mereka. 那第三， Yang ketiga, 就是小人物做大事。 orang kecil melakukan hal yang besar. 一般上我们都认为大人物做大事， Pada umum- 小人物做小人物做小事。 Pada umumnya kita mengetahui orang besar melakukan hal yang besar, orang kecil melakukan hal yang kecil. 就是我是小人物的，我做的是小小的东西， Saya orang kecil, saya hanya melakukan hal-hal yang kecil. 我不能做大事，我不能够传福音的。 Tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, saya tidak bisa memberitakan Injil. 我可做的就是我可以帮忙收卷，可以算钱，可以等等等等其他的东西。但是 Saya hanya bisa melakukan mengumpulkan peralatan atau mengumpulkan persembahan atau hal-hal kecil yang lainnya yang kita anggap itu kecil. 但是，亲爱的弟兄姐妹，从腓力身上我们要看到一个东西，一个功课，就是小人物做大事。 Tapi kita telah belajar dari Filipus, dari seorang yang kecil dia melakukan hal yang besar. 腓力是一个小人物， Filipus adalah tokoh kecil, 他不是使徒， dia bukan rasul. 他是七个执事的其 Dia 中一个。 hanyalah salah satu majelis dari ketujuh majelis yang dipilih. 而在使徒行传才有几个地方2、3次提到他的名字。 Dan di dalam kitab kisah para rasul hanya mencatat namanya beberapa kali saja. 但是我们看到他的影响力，他的恩赐有多大？ Tapi kita melihat bagaimana pengaruhnya yang besar dan karunia yang dia miliki. 就是在教会内，他管理了希拉寡妇的饮食， Di dalam gereja dia mengatur dan mengurus kebutuhan para janda-janda. 他有医病的能力， Dia mempunyai karunia menyembuhkan 行异能的恩赐， dan karunia menyembuhkan 并且进行三次漫长的宣教旅途， dan dia juga melakukan perjalanan yang panjang di dalam perjalanan misi. 以及能够把福音传遍撒玛利亚、以索比亚、巴勒斯坦各地。 Dia dapat memberitakan Injil sampai ke Samaria, Ethiopia dan Palestina. berbagai tempat. 在外邦中，他也建立了许多的教会。 Dan di tengah-tengah orang-orang kafir dia membangun banyak gereja. 众人称他为传福音的腓力， Orang-orang menyebut dia penginjil Filipus. 连他4个女儿都是有预言的恩赐。 Dan keempat, anaknya mempunyai karunia untuk bernubuat. 所以，亲爱的弟兄姐妹，小人物做大事。 Orang kecil melakukan hal yang besar. 因此，亲爱的弟兄姐妹，我们不可小看我们年轻。 Oleh karena itu, janganlah kita memandang diri kita muda.
我们总要在言语、行为上、爱心、信心、纯洁上做信徒的榜样。 Dan jadilah kita teladan di dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya. 同时，耶稣在约翰福音也告诉我们说，信我的人也要做，并且要做的比这些更大。 Dan di Yohanes juga mencatat bahwa kita akan melakukan hal yang lebih besar dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 所以，亲爱的弟兄姐妹，小人物做大事。 Orang kecil melakukan hal yang besar. 我们看这个一个小孩子，他却以五饼二鱼喂饱了，祝福了这5000多人。 Kita melihat anak kecil ini yang membawa 5 roti dan 2 ikan, tetapi mengenyangkan 5.000 orang banyaknya. 我们看一个小女孩，以色列的小女孩，她既然率领了亚兰王元帅那曼敬奉耶和华神。 Kita juga melihat seorang anak gadis dari Israel yang membawa seorang panglima Raja Aram, yaitu Naaman, untuk berpaling kepada Allah yang hidup. 耶稣的12个门徒，他们是无权无势的人， Kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak punya kuasa dan kedudukan, 他们的能力是弱小的， dan kekuatan mereka adalah sangat kecil. 但是他们却能够把福音传开世界，传 Tapi 遍世 mereka 界， dapat 改变世界。 membawa berita Injil, menyebar luaskannya sampai ke seluruh dunia dan mempengaruhi dunia. 所以，亲爱的弟兄姐妹，小人物做大事。 Oleh karena itu, orang kecil melakukan hal yang besar. 虽然我们是小人物， Kalau kita orang yang kecil, 但是我们可以为主做大事。 kita dapat melakukan hal yang besar bagi Allah. 让我们想想一下，思考一下， Mari kita memikirkannya. 我是否能在哪一个岗位能够为主做大事呢？ Di bagian mana saya dapat melakukan hal yang besar bagi Allah? 我是在哪一方面我能够为主做大事呢？为主发光呢？ Di bagian mana saya dapat memancarkan kemuliaan Allah? 我是否在我的工作上呢？ Apakah itu di dalam pekerjaan kita, 在我的家庭呢？ di dalam keluarga kita, 在我的学业呢？ di dalam studi kita, 在我的侍奉呢？ di dalam pelayanan kita, 或者在我的社交人际关系 atau 上？ di dalam pergaulan kita? 所以，亲爱的弟兄姐妹，千万不要小看你， Oleh karena itu, janganlah kita merendahkan diri kita. 不可看轻我们自己。 Jangan kita merendahkan diri kita 我们有知 sendiri. 道有圣灵在我们里面内住， Karena kita tahu ada roh Allah bertahta di dalam diri kita. 他将会赐给我们能力， Dia akan memberi kita kekuatan 使我们这一班小人物能够做大事。 sehingga kita orang yang kecil ini dapat melakukan hal yang besar. 因此，亲爱的弟兄姐妹，从今天的思考当中，我们学习3件事情。 Oleh karena itu, dalam perikop yang kita pelajari hari ini, kita belajar 3 hal. 第一，我们要顺从圣灵的引导， Yang satu adalah taat pada pimpinan Roh Kudus. 每时每刻圣灵都与我们同在， Setiap waktu Roh Kudus bersama dengan kita. 每时每刻他都引导、指引我们、教导我们， Setiap waktu Dia memimpin kita, mengajari kita. 让我们来顺从圣灵的引导。 Tapi kita haruslah taat kepada pimpinannya. 第二，使人做基督的门徒， Yang kedua adalah menjadikan orang murid Kristus. 这个是你和我的责任， Ini adalah tugas dan tanggung jawab engkau dan 我 saya. 们每一个人信主耶稣的人的责任。 Adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah tanggung jawab kita. 第三，我们要为主做大事。 Yang ketiga, kita akan melakukan perkara besar bagi Allah kita. Amin. Amin.